Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, pada minggu ini, minggu yang ke-21, untuk mata pelajaran sains, kita akan menyambung tajuk yang seterusnya iaitu fotosintesis. Subtopik dia hasil fotosintesis. Okey. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan hasil fotosintesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Yang kedua, menakul kepentingan fotosintesis terhadap kehidupan. Dan yang ketiga, menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, sila lihat dulu, tonton video ni dan kemudian cuba fahamkan apakah itu hasil fotosintesis dan kepentingannya terhadap kehidupan. Jesse, Michael dan Sarah melawat sebuah ladang sayur-sayuran. Mereka melihat seorang petani memetik beberapa tomato yang telah masak, lobak merah, kacang, kubis dan kubis bunga. Jesse bertanya kepada petani, "Pakcik, mengapa petani perlu menyiram tumbuh-tumbuhan dengan perenjis air setiap hari?" Kemudian, Sarah menyampuk, "Kita perlu meletakkan tumbuhan di bawah tempat teduh kerana hari sangat panas." Petani itu menjelaskan, "Tidak anak-anak, kita tidak boleh meletakkan tumbuhan di bawah tempat teduh. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari dan air untuk membuat makanannya sendiri. Itulah sebabnya kita perlu menyiram pokok setiap hari." Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Semasa fotosintesis, klorofil di dalam daun menyerap tenaga cahaya. Tenaga digunakan untuk menukar air dan karbon dioksida menjadi kanji dan oksigen. Hasil fotosintesis adalah kanji yang disimpan di dalam daun dan oksigen. Oksigen dibebaskan ke atmosfera melalui liang seni pada daun. Selain daun, kanji juga disimpan di dalam batang, akar, bunga, buah dan biji benih tumbuh-tumbuhan. Kanji digunakan untuk membekalkan tenaga kepada tumbuh-tumbuhan. Tenaga daripada kanji adalah untuk pertumbuhan dan penghasilan bunga, buah dan biji benih. Oleh itu, persamaan untuk fotosintesis ialah karbon dioksida dan air dengan kehadiran klorofil dan cahaya matahari menghasilkan kanji dan oksigen. Alex dan bapanya sedang dalam bot memancing di hutan paya bakau. Alex melihat beberapa burung putih dan monyet pada pokok bakau. Bapa mengatakan bahawa pokok bakau adalah tempat pelindungan bagi banyak haiwan. Ini adalah di mana haiwan membina sarang dan menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya. Akar pokok bakau juga menyediakan makanan kepada ikan. Burung suka datang ke sini kerana burung boleh menangkap banyak ikan di dalam air. Tumbuhan menghasilkan buah yang menjadi makanan bagi monyet. Manusia boleh mendapatkan ikan, kerang, ketam dan udang dari sini juga. Oleh itu, tumbuh-tumbuhan adalah sumber utama makanan untuk haiwan dan manusia. Ibu telah membekalkan jus oren dan sandwich untuk makan tengah hari. Bapa Alex juga telah memanggang ikan hasil dari tangkapan mereka. Buah-buahan dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Roti diperbuat daripada tepung gandum yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ikan juga bergantung kepada tumbuh-tumbuhan untuk makanan. Haiwan dan manusia bergantung kepada tumbuhan bagi mendapatkan makanan dan oksigen untuk terus hidup. Jika tumbuhan dimusnahkan, manusia dan haiwan akan kelaparan dan akhirnya mati. Itulah sebabnya kita perlu memelihara hutan. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Salah satu hasil fotosintesis adalah oksigen. Oksigen dilepaskan ke atmosfera melalui liang pada daun. Oksigen yang dihasilkan digunakan oleh manusia dan haiwan untuk bernafas. Satu lagi hasil fotosintesis adalah kanji. Kanji disimpan di dalam daun, batang, bunga, akar dan buah. Bahagian-bahagian tumbuhan ini menjadi makanan kepada manusia dan haiwan. Tidak seperti haiwan,
tumbuh-tumbuhan tidak perlu bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk membuat makanan. Daun dan batang tumbuhan menyerap cahaya dan karbon dioksida daripada udara sekeliling tanpa perlu bergerak. Akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah untuk menyerap air dan nutrien. Baiklah, murid-murid telah pun tamat menonton video tadi. Okey, cikgu akan ulang kembali apakah itu hasil proses fotosintesis. Okey, semasa proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Okey. Glukosa dan oksigen ni adalah hasil proses fotosintesis. Okey. Proses fotosintesis ni kita ulang kaji balik, dia adalah proses untuk tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, dengan kehadiran cahaya matahari, air, karbon dioksida dan klorofil. Okey, kalau yang tak ingat lagi klorofil tu apa? Klorofil adalah benda yang hijau pada daun. Okey. Oksigen dan glukosa ni adalah hasil proses fotosintesis. Glukosa ni adalah gula yang disimpan di dalam bahagian tumbuhan. Okey. Dalam nama lainnya adalah kanji. Glukosa ni adalah gula ringkas yang terhasil semasa proses fotosintesis. Okey, glukosa yang terhasil akan disimpan dalam daun, akar, batang, biji benih, bunga dan buah. Okey, kalau ada gambar ni kita boleh lihatlah ya. Ni masa proses fotosintesis. Dan bahagian sini adalah selepas proses fotosintesis, hasilnya adalah glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji dan gas oksigen. Baiklah, yang di bawah ni adalah persamaan proses fotosintesis. Melibatkan, lihat sini, karbon dioksida dan air dengan kehadiran cahaya matahari serta klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Adakah proses fotosintesis ni penting kepada hidupan seperti manusia dan haiwan? Ya, ia amat penting kerana yang pertama, membekalkan sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Okey, manusia dan haiwan boleh mendapatkan sumber makanan daripada tumbuh-tumbuhan, daripada buah, daripada daun, daripada akar, daripada batang, daripada pucuk. Dia boleh dijadikan sebagai sumber makanan. Dan yang kedua, fotosintesis ni memberikan sumber oksigen untuk pernafasan. Kalau tumbuh-tumbuhan tak ada kat satu tempat tu, sumber oksigen akan berkurangan dan memberikan masalah kepada manusia dan haiwan di tempat tersebut. Dan yang ketiga, kepentingan fotosintesis kepada kehidupan. Fotosintesis ni dia mengekalkan keseimbangan udara untuk alam. Semakin banyak pokok atau tumbuh-tumbuhan di satu tempat, semakin banyaklah gas oksigen di tempat tersebut. Jadi udara di tempat tersebut akan seimbang dan lebih bersih dan segar kepada manusia dan haiwan. Baiklah, rumusan untuk pembelajaran hari ini, hasil fotosintesis adalah kanji dan gas oksigen. Dan yang kedua, fotosintesis sangat penting kepada hidupan kerana fotosintesis menjadi sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan adalah sumber makanan kepada manusia dan haiwan, sumber oksigen dan penyeimbang udara untuk alam. Jadi, ingat fotosintesis sangatlah penting kepada kita
manusia dan juga haiwan. Baiklah, tamat sudah pembelajaran untuk hari ini. Diharap murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan oleh cikgu pada hari ini. Jika ada soalan, boleh WhatsApp kepada cikgu. Segala masalah boleh diajukan. Jangan rasa malu dan segan. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.